Okey, untuk soalan yang pertama, kita tengok diberitahu. Ini soalan dari muka surat 213 di buku teks ya. Nombor 1. Okey, PQ jarak dia 5 cm. So kita tengok soalan yang dia lukisan yang dia nak, lokus yang dia nak adalah lokus yang pertama X. Okey, so lokus X adalah berjarak sentiasa 3 cm. So jarak dia tetap. Okey, bila jarak tetap ada beberapa kemungkinan lah kan. So bila tengok balik nota sebelum ni, okey, berjarak sentiasa 3 cm dari P, satu titik sahaja. Berjarak tetap, okey, jarak dia tetap dan satu titik. So kita tengok nota, jarak tetap dan satu titik. Jarak sama jarak tetap satu titik. Jarak tetap satu titik. So bentuk dia adalah bulatan. Okey, jarak tetap dan satu titik. So tengok balik soalan tadi. Jadi jarak dia adalah 3 cm. Jadi kita ukurlah. Petak cikgu ni, dua petak kecil mewakili 1 cm. Cikgu besarkan dia punya petak. So 3 cm dari P. 1 cm, 2 cm, 3 cm. So dia bermula di sini. Okay. So kita boleh buat bulatan. Boleh tanda dululah. Sini 3. Kalau kita ada jangka lukis, kita boleh terus buat bulatan tu. Yang tajam letak di P dan pensel letak di hujung yang kita tanda ni. Okey. So kita akan buat dia punya lokus begitu nanti ya. Okey, begitulah dia punya keadaan lokus dia nanti. So mari kita buat okey, di sini. 1, 2, 3. Sorry. Cikgu guna pen warna merah lah. So kalau yang X kita buat warna merah. Okay. Kalau ada jangka lukis lebih baik ya. Sama ke ni? 1, 2. Satu, dua, tiga, 1. Okey, 6. Jadi bulatan dia besarlah sedikit. Okey, kemudian kita tengok Q. Soalan Q kita guna pen warna hijau. Okey. Lokus Y. Lokus Y jarak dia sentiasa 4 cm dari titik Q. Sama juga macam tadi, jarak tetap dan dari satu titik. So, dia juga akan membentuk bulatan. Tetapi kalau kita tengok yang ini, jarak bulatan dia lebih, bulatan dia akan jadi lebih besar. Adjust dulu. Okay. So, bulatan dia akan bermula di, kita kira sentimeter dia dulu ya. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. So, dia akan bermula di sini. Dan berakhir pun di sini. Okey. Dan cuba kita tanda dulu yang 4 cm di tepi. 1, 2, 3, 4. So, dia di sini. Yang di bawah 1, 2, 3, 4. Agak besar lah ya. Kita tanda dulu. 1. Okey. 1, 2, 3, 4 di sini. Okey, ni tak cukup. 1, 2, 3. Okey, dia di sini.
Okay, so sekarang kita buat bulatan. Sikit lagi. Besar pula. Okay, cantik. So, kita angkat sikit. Okay, jadi inilah kita punya locus. Okay, so yang merah adalah locus X, yang hijau adalah locus Y. Okay, ini soalan 1 selesai. Kita tengok soalan kedua. Yang ini lebih mudah sedikit. So, kita tanda soalan A dulu. P. Okay, so locus kita di sini, kita ada locus P, locus Q, locus R, locus S, locus T. Okay, sorry, lupa tadi cikgu tanda. Bila kita lukis, kita perlu tulis nama locus dia, ya. Lukis pula. Locus X. So, tandakan anak panah. Locus Y. Tandakan anak panah. Okay, tengok soalan yang soalan kedua. Kita gerakkan ni. Supaya dia berada di tengah. So, yang ini kita tulis balik. Jangan risau. A, B, C, D, E, F, G dan H. Okay. So, locus P. P bergerak keadaannya sentiasa sama dari titik A dan titik B. Okay, jarak dia sama dan 2 titik. So, kita tengok nota yang sebelum ni. Jarak sama 2 titik. Jarak sama 2 titik. Okay, kita jumpa sudah. Yang ini. Jarak sama dan dari 2 titik. So, keadaan dia dalam bentuk garisan. Satu garis lurus. Okay, so kita tengok soalan. Biasanya kalau yang nombor 2 ni, maksudnya semua samalah, ya. Dari titik A dan titik D. So, kita cari A dan D. Ini A, ini D. So, keadaan dia sentiasa sama. Maksudnya kita cari di tengah-tengah dia lah. So, tengah-tengah dia berada di H. Jadi, dia nak bergerak ke mana? Ke hujung, kalau tengah-tengah sini. Kalau dia bergerak condong, garisan dia, jarak dia tidak sama sudah daripada A dan D. So, dia adalah dalam keadaan melintang. Begitu garisan dia. Okay. So, kita pilih warna dululah. Kalau P, kita guna garisan hijau. Tak jadi hijau pula. P, kita guna hijau. Q, kita guna biru. C, kita akan guna pink. S, kita akan guna kuning kah? Okay. Dan T, kita guna biru yang lain. Okay, cantik. So, P. Kita buat P dulu. Jadi, dia bergerak di tengah-tengah antara A dan D. So, boleh saja kalau kita nak lukis melepasi kawasan. Mana kawasan dia ni? Kawasan dia ni lah. Kan ada garisan tu. Okay.
Kalau nak lukis luar daripada melebihi garisan pun, melebihi kawasan pun tidak salah. Okey. Untuk locus Q, bergerak keadaannya sentiasa sama dari B dan D. B dan D. So, dia berada di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah antara B dan D, dia berada di sini. Okey. So, takkan kita mau garisan begini kan? Kalau garisan begini, dia tidak sama tu. Kalau, okey, contoh cikgu buat sini. Kalau di tengah-tengah, sama. Tapi kalau di atas, B, jarak dengan B lebih pendek berbanding jarak dengan D. Jadi, dia bukan dalam keadaan menegak. Kalau kita buat melintang, pun sama juga. Di tengah-tengah ni saja yang sama. Tapi bila dia bergerak ke sini, dengan B dia lebih pendek, dengan D dia lebih jauh. So, kalau keadaan titik tersebut sudah melintang, makanya garisan dia juga melintang begini. So, kita tengoklah mana yang boleh belahkan dia. Boleh membahagi dia. Okey, so kita buat garisan. Okey, cantik. Okey. Buat je panjang-panjang. Okey. Untuk locus R, bergerak dengan jarak dia 4 unit. Sentiasa 4 unit dari BC. Garisan BC yang ini. Dan dia cakap sentiasa 4 unit. Maksudnya, ini garisan yang BC. So, kita ukur 4 unit. 1, 2, 3, 4 di sini. Okey, ukur di bawah pula. 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau kita sambung yang pangkah-pangkah tu, kita akan membentuk garisan di antara tengah-tengah ni. Garisan yang menghubung E dan G. E dan G. Okey, jadi kita buat dia punya garisan. Okey, so itu adalah locus R. Kalau kita tengok syarat dia tadi, jarak sama dari satu garis. Jarak sama dari satu garis. So, kalau tengok nota, jarak sama, okey ini. Jarak dia jarak tetap dari satu garis. So, dia akan membentuk garisan. Sama ada satu atau dua. So, ini yang cikgu cakap bergantung kepada soalan. Kenapa cikgu lukis satu saja di sini? Sebab kawasan dia, ini sahaja kawasan dia. Okey. Di luar-luar ni bukan kawasan. Tapi kalau di luar ini masih lagi kawasan, so kita kena buat dua lah. Di sini pun kena lukis je. Kena lukis jugalah. Okey. Tapi sekarang ni kawasan dia hanya berada di dalam. Jadi kita hanya lukis satu sahaja garisan. Okey, soalan keempat S. AB jaraknya sentiasa sama. Okey. Keywords dia, kata kunci dia sentiasa sama dari dua garis. Jarak sama dari dua garis. Okey. Jarak sama dari dua garis. Tapi dia tak cakapkan garisan tu selari atau tidak. Jadi kita tengok. Tapi dia akan membentuk satu garisan. Yang ini pun sama. Kalau garisan tersebut bersilang pun dia akan membentuk satu garis lurus. Okey. AB di sini. BC. Okey. So maksudnya garisan ini bersilang. Bila bersilang, maksudnya kita buat seolah-olah pembahagi dua garisan ini. Bila pembahagi, dia berada di tengah begini. Okey. So ini dia punya garisan. Okey. Jom kita lukis dia punya
lupa sudah tadi warna apa. Kuning kot. So, dia punya garisan locus adalah begini. Okay? Boleh? Okay, yang last kali. Jarak sentiasa 4 unit dari straight lines EG. Okay, ini sama dengan soalan C tadi, locus R. Jadi, kita buat dia punya locus. Cari dulu EG. EG yang ini. Okay, EG adalah sebenarnya locus R. Jarak sentiasa 4 unit. 4 unit. Maksudnya EG berada di tengah-tengah. Dan kawasan kita ni pun masih lagi merangkumi 4 unit. Okay, cuba tengok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kedua-dua bahagian masih boleh dilukis. Jadi dia punya garisan ada 2. 1 di tepi kiri, 1 di tepi kanan. Sebab masih lagi dalam kawasan dia. Okey, so last kali kita labelkan. Hijau ni tadi locus P. Sebab dalam exam kita tidak boleh pakai pen warna. Sebab tu kita kena labelkan. Biru locus Q. Kemudian pink locus R. Hijau, kuning tadi kan. Ini adalah Allah. Locus S dan akhir sekali biru. Yang biru laut locus T. So label 2 luar lah. Sebab ada 2 locus T. Okey. Itu saja untuk soalan nombor 2.